Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kursus Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Berdasarkan tugasan yang telah kami terima dalam subjek kreativiti dan inovasi yang bertajuk Cadangan Penyelesaian Masalah Semasa Pandemik COVID-19. Di sini kami akan membentangkan masalah yang berkaitan dengan hartanah semasa pandemik COVID-19 beserta cadangan penyelesaiannya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Azifah Rosli binti Abdullah, yang kedua Nur Hazwani Insyirah binti Ibrahim, yang ketiga Siti Maslikah binti Abdullah, yang keempat Umi Kalsum binti Taharin, dan yang terakhir Zainul Kuzaimah binti Roslan. Nama saya Zainul Kuzaimah binti Roslan. Nombor metrik saya ialah AP190114. Saya akan menjelaskan bahagian pengenalan dalam tugasan yang telah kami kaji. Yang pertama ialah pandemik COVID-19. Seperti yang kita semua tahu, pada awal 2020, negara kita telah dilanda satu penyakit yang dinamakan coronavirus dan lebih dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah coronavirus 2019, iaitu COVID-19. Yang kedua ialah ketidaktentuan dan menggugat kestabilan ekonomi. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia secara tidak langsung mengundang ketidaktentuan dan turut menggugat kestabilan ekonomi serantau. Merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari dari Universiti Putra Malaysia mendapati bahawa COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Yang ketiga ialah penurunan harga rumah. Sektor hartanah di negara Malaysia mengalami penurunan sebanyak 19% dari segi jualan setakat pertengahan tahun 2020 ekoran penularan pandemik COVID-19. Susulan impak negatif penularan COVID-19, harga rumah juga dijangka mengalami penurunan sehingga 10%. Sekatan perjalanan dan kawalan pergerakan yang dilaksanakan untuk membendung penularan pantas wabak berkenaan juga menyebabkan industri hartanah di kebanyakan negara dijangka terkesan oleh gangguan aktiviti ekonomi. Yang keempat ialah permintaan sewa hartanah negara merosot. Menerusi laporan analisis hartanah separuh pertama 2020 berdasarkan iproperty.com.my, permintaan sewa hartanah negara telah merosot 5.6% dari tahun ke tahun dalam separuh pertama 2020 susulan pandemik COVID-19. Analisis ini adalah berdasarkan kepada maklumat lawatan pengguna dan data penyenaraian hartanah kediaman dalam talian dengan tumpuan khusus kepada Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang serta negeri Johor. Yang kelima ialah impak terhadap rakyat yang kehilangan pekerjaan. Pandemik COVID-19 telah melanda di seluruh dunia dan turut memberi kesan kepada rakyat kehilangan pekerjaan dan kuasa beli mereka juga jatuh disebabkan pendapatan yang rendah. Hal ini adalah disebabkan mereka tidak mampu membeli rumah dengan harga yang mahal. Selain itu, bank juga sukar untuk memberi pinjaman kerasa risiko untuk mendapatkan bayaran balik yang tinggi. Oleh itu, pasaran merudum apabila permintaan jatuh sedangkan penawaran melambat. Lambakan penawaran atau bekalan rumah menyebabkan hartanah tidak dapat dijual di pasaran. Yang keenam ialah kerugian terhadap pihak pemaju hartanah. Pihak pemaju hartanah akan mengalami kerugian jika berlaku lebihan hartanah mewah di pasaran kerana mereka tidak dapat menjual hartanah yang telah dibina dan akan menanggung kerugian tersebut. Terdapat banyak rumah mewah yang harganya melebihi RM500,000 yang telah siap dibina tetapi tidak laku di pasaran di negara Malaysia. Hal ini telah menyebabkan kerugian yang agak besar bagi pihak pemaju. Yang ketujuh ialah faktor kemelesetan pasaran hartanah. Kemelesetan pasaran hartanah ketika itu disebabkan kadar faedah yang tinggi dan pinjaman perumahan yang jatuh apabila iklim ekonomi tidak sihat menyebabkan permintaan terhadap hartanah jatuh, seterusnya mempengaruhi pasaran dan akhirnya jatuh menudum. Yang keempat ialah pengenalan terhadap insentif dalam jual beli hartanah. Pengenalan terhadap insentif seperti pengecualian cukai keuntungan hartanah, penangguhan bayaran balik pinjaman bank yang dikenali sebagai moratorium, pengecualian dari stamp dan duty stamp dan sebagainya bagi jual beli hartanah. Yang kesembilan ialah pengenalan terhadap rebat tunai bagi pemaju perumahan. Bagi pemaju perumahan pula, rebat tunai telah diperkenalkan bagi menarik minat pembeli untuk membeli rumah yang diminati. Kaedah yang telah diperkenal tersebut telah memberi impak terhadap kejatuhan pasaran hartanah, iaitu memperlahankan kejatuhannya. Yang ke-10 iaitu yang terakhir, kajian terhadap keadaan pasaran hartanah. Oleh itu, pelbagai pihak dan agensi dalam industri hartanah perlu menjalankan kajian mendalam terhadap keadaan pasaran hartanah semasa dan mengunjurkan pola pada masa hadapan.
Penemuan kajian yang tepat dapat digunakan untuk membentuk strategi mengelak pasaran hartanah merudum dan seterusnya membentuk pasaran hartanah yang lestari pada masa yang akan datang. Seterusnya, saya ingin menjemput rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Saya Umi Kasum binti Tahari, nombor metrik AP190146 akan menerangkan mengenai permasalahan dalam kajian ini. Permasalahan sesuatu isu boleh menghasilkan satu idea kreatif dan inovasi. Dalam kajian ini, terdapat dua permasalahan yang berlaku semasa pandemik COVID-19 memberi kesan negatif kepada industri hartanah. Antaranya ialah, pertama, penurunan permintaan harta kediaman dalam kalangan rakyat berlaku semasa pandemik COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO akhirnya mengisytiharkan bahawa COVID-19 sebagai wabak pandemik. Pada Mac 2020, Malaysia telah mencatatkan kes kematian pertama daripada wabak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan dijalankan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak ini. Sejak PKP dijalankan, seluruh aktiviti ekonomi negara diberhentikan dan terpaksa menanggung kerugian yang menyebabkan ramai rakyat kehilangan pekerjaan. Bukan itu sahaja, terdapat rakyat Malaysia tidak dapat pulang ke negara disebabkan penutupan pintu masuk sepadan negara semasa awal PKP dilaksanakan. Walau bagaimanapun, kerajaan telah memberi kelonggaran untuk peniaga-peniaga kecil, syarikat dan kilang untuk mula beroperasi untuk membantu keadaan ekonomi negara dan pendapatan isi rumah dengan syarat mengikuti Standard Operating Procedure SOP bagi memutuskan rantaian virus COVID-19 ini apabila kejangkitan virus dalam negara masih terkawal. Tetapi secara realitinya, wabak virus COVID-19 ini telah menjadi satu berita buruk kepada perniagaan, industri pelancongan dan perhotelan. Tetapi industri hartanah juga turut terjejas dan antara yang paling teruk terjejas selepas berusaha bangkit daripada kemelut hartanah yang melanda negara sejak tahun 2015 lagi. Bagaimana pasaran hartanah semasa COVID ini dapat dijelaskan oleh pakar hartanah bahawa harga rumah akan turut selepas tempoh moratorium berakhir pada September 2020 menyebabkan ramai pembeli menangguhkan hasrat untuk membeli rumah pada masa ini. Hal ini demikian kerana ramai pembeli menjangkakan peratus harga rumah akan semakin menurun dari 20% hingga ke 30% selepas tamatnya tempoh moratorium. Susulan daripada itu, permintaan harta tanah atau kediaman telah menurun sebanyak 19% akibat pandemik COVID-19. Ini menyebabkan pasaran hartanah juga sedikit menurun dan terjejas. Penurunan ini bukanlah secara mendadak tetapi secara sejajar yang telah dijangka pada tahun 2015 lagi dan bukan disebabkan faktor wabak sahaja tetapi faktor lain seperti politik. Oleh itu, pasaran hartanah dalam pasaran tempatan masih stabil walaupun terdapat sedikit penurunan. Pakar hartanah juga menyatakan bahawa pasaran hartanah masih stabil disebabkan hartanah atau kediaman yang terdapat di Malaysia masih mendapat sambutan daripada rakyat tempatan yang merupakan satu keperluan masyarakat sekarang. Ini dapat dilihat masih mendapat permintaan hartanah apabila kerajaan dan pihak swasta bekerjasama dalam menjalankan insentif terbaik bagi meningkatkan jualan hartanah dan meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya ialah permasalahan yang kedua ialah kesulitan syarikat hartanah sepanjang berlaku pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara secara tidak langsung mengundang ketidaktentuan dan turut mengugat kestabilan ekonomi serantau. Profesor Makyar Dr. Muhammad Yusof Saari Universiti Putra Malaysia mendapati bahawa impak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan mendatangkan kesan langsung kepada semua industri Malaysia yang menjadikannya tergendala. Ini turut memberi kesan terhadap keadaan pasaran hartanah semasa pandemik ini. Secara umumnya, harga hartanah ditentukan oleh keadaan ekonomi semasa dan kuasa permintaan dan penawaran daripada masyarakat tempatan dan asing. Tetapi kesan wabak ini telah menyebabkan harga rumah atau hartanah menurun apabila terdapat penjual atau tuan rumah menjual hartanah mereka bagi menghadapi masalah kewangan mereka semasa pandemik ini. Ketika ini, negara sedang menjalankan PKPB di sesetengah negeri bagi mengawal penularan virus COVID-19 ini menyebabkan tiadanya lawatan ke rumah contoh oleh pelanggan atau pembeli. Tiada lagi aktiviti pindah masuk rumah atau keluar rumah dan tiada perjanjian jual beli yang ditandatangani dengan pembeli baru. Hal ini telah memberi kesan besar kepada syarikat-syarikat kecil hartanah yang baru menapak dalam industri hartanah ini berbanding syarikat besar hartanah. Sehubungan dengan itu, pasaran hartanah tempatan atau domestik masih dalam stabil dan terkawal, manakala pasaran hartanah bagi pelaburan antarabangsa terjejas teruk apabila pameran dibatalkan kerana pintu sepadan ditutup dan pelabur asing tidak dibenarkan masuk ke dalam negara untuk membuat pelaburan. Ini secara tidak langsung telah memberi kesan terhadap saham pelaburan hartanah yang menurun dan memberi kesan terhadap makroekonomi negara khususnya dalam pasaran hartanah. Syarikat besar hartanah juga turut terpaksa mengurangkan operasi menyebabkan pekerja menerima gaji yang rendah. Oleh itu, keluaran dalam negara kasar KDN menurun apabila sebilangan besar rakyat kehilangan pekerjaan menyebabkan tabung kewangan antarabangsa menjangkakan ekonomi Malaysia merosot sebanyak 1.7% berikutan kemerosotan KDNK ASEAN yang kelima yang susut sebanyak 0.6%. Ini menunjukkan ekonomi Malaysia akan mengambil masa yang agak lama dan perlahan untuk kembali pulih kerana perlu membentuk semula asas ekonomi negara. Oleh itu, pihak kepentingan perlu mencadangkan idea yang kreatif untuk mengawal isu dan permasalahan ini kerana pasaran hartanah merupakan industri terbesar yang menyumbang dalam ekonomi negara. Untuk pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan kumpulan saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Siti Masika binti Abdullah akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan tentang penyelesaian masalah bagi masalah yang telah dijelaskan oleh Umi Kasum. Pihak kerajaan telah melaksanakan perbelanjaan semula ekonomi negara yang menyasarkan perbelanjaan sebanyak
RM35 bilion bagi memastikan pilihan ini dapat menjadi pemangkin dalam pemulihan sektor ekonomi negara, lebih-lebih lagi dalam bidang hartanah yang turut terjejas. Antaranya adalah dengan memperkenalkan kempen pemilikan rumah atau dikenali sebagai Home Ownership Campaign, Affordable Homes. Tujuan utama kempen ini dijalankan adalah untuk menyokong pembeli rumah yang ingin membeli hartanah serta mendorong penjualan hartanah yang tidak terjual di pasaran. Program ini dilaksanakan secara strategik bersama agensi-agensi perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kempen ini menawarkan sebanyak 12,438 unit rumah yang bernilai 2.9 bilion dan akan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2020 hingga 31 Mei 2021. Insentif pertama yang ditawarkan adalah pengecualian duty stamp. Pengecualian duty stamp bagi pembelian rumah pertama akan diberikan kepada kedua-dua instrumen pertukaran hak milik dan perjanjian pinjaman untuk pembelian rumah pertama yang bernilai tidak lebih daripada RM500,000. Pinjaman jual beli harus diselesaikan antara Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Terdapat dua jenis duty stamp yang ditawarkan, iaitu pengecualian duty stamp penuh dan pengecualian duty stamp separa. Pengecualian duty stamp penuh membolehkan pemohon yang berjaya menikmati pengecualian duty stamp 100% pada instrumen pindah milik untuk sebarang pembelian rumah kediaman yang bernilai hingga RM1 juta. Pengecualian duty stamp separa pula, pembeli perlu membayar 3% duty stamp untuk jumlah yang lebih RM1 juta hingga RM2.5 juta. Insentif seterusnya adalah instrumen untuk mendapatkan pengecualian pinjaman. Pengecualian duty stamp atas instrumen berkaitan mendapatkan pinjaman dapat dinikmati. Insentif yang terakhir pula adalah menikmati diskaun tambahan sebanyak 10% untuk harga pembelian hartanah yang disenarkan di bawah skim ini. 10% merupakan jumlah yang minimum yang ditawarkan oleh pemaju. Terma dan syarat bagi kempen ini, pembeli mestilah berwarga negara Malaysia. Hartanah yang berdaftar sahaja dibenarkan, iaitu yang telah berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkenaan dengan setiap wilayah. Kempen pemilikan rumah ini ditubuhkan hanya untuk menyokong pembelian rumah kediaman dan tidak diubah pakai untuk tujuan aktiviti komersil. Jumlah pembelian bilangan unit adalah tidak terhad terhadap setiap individu. Kempen ini mempunyai terma dan syarat yang tidak ketat berbanding skim yang lainnya. Harta tanah kediaman dalam pasaran utama sahaja yang dibenarkan dalam skim ini. Hartanah kediaman yang baharu dan dibeli terus dari pihak pemaju haruslah mempunyai permit iklan dan lesen pemaju ataupun advertising permit and development license. Bagi Semenanjung Malaysia, hartanah mesti berdaftar dengan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia. Bagi Sabah pula, harus berdaftar dengan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah. Dan Sarawak pula perlu berdaftar dengan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menjemput rakan saya iaitu Azifah Rosni untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azifah Rosni binti Abdullah. Nombor matrik saya AP190236. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan cadangan penyelesaian seterusnya. Penyelesaian yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menghadapi pandemik COVID-19 dalam bidang hartanah ini adalah melanjutkan tempoh skim perumahan belia, SPB. SPB adalah satu produk khusus untuk golongan belia warga negara Malaysia bagi mendapat kemudahan pembiayaan perumahan. Tujuan SPB adalah untuk membantu para belia dalam memiliki rumah sendiri untuk didiami. SPB ini diperkenalkan sejak tahun 2018 dan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional. Skim ini istimewa bagi pasangan belia yang telah berkahwin dan juga boleh memohon dengan syarat hanya untuk memiliki rumah pertama, dan belia yang telah berkahwin hendaklah berumur 25 tahun hingga 40 tahun.
Pendapatan isi rumah pula tidak melebihi RM10,000 sebulan. Bantuan bayaran ansuran bulanan akan diberikan sebanyak RM200 untuk 2 tahun pertama dan dokumen pembiayaan diberi pengecualian di sistem sebanyak 50%. Skim ini hanya terhad kepada hartanah yang berharga dari RM100,000 sehingga maksimum RM500,000 dan menikmati tempoh pinjaman pembiayaan rumah dalam lingkungan 5 tahun hingga 35 tahun maksimum, di mana had usia pembeli tidak melebihi 65 tahun pada tarikh tamat tempoh pinjaman. Seterusnya, penggunaan teknologi virtual reality dalam sektor hartanah. Penggunaan digital semakin luas di negara Malaysia, jadi kerajaan menyarankan rakyat untuk memanfaatkan ekonomi digital. Oleh itu, rakyat perlu bijak mengeluarkan idea kreativiti dan inovasi dalam meneruskan perniagaan. Bagi sektor hartanah, salah satu punca penjualan harta kediaman berlaku penurunan adalah disebabkan aktiviti pameran dan pemasaran tidak dapat dilakukan secara bersemuka. Benda ini berlaku kerana ejen hartanah perlu menarik perhatian dan keyakinan pelanggan untuk membeli harta kediaman. Oleh itu, teknologi virtual reality merupakan salah satu langkah yang dapat meyakinkan pelanggan dan mendorong pelanggan untuk membeli harta kediaman. Teknologi virtual reality kepada hartanah memberi banyak kebaikan. Salah satunya adalah pelanggan tidak perlu meninggalkan tempat tinggal mereka kerana pelanggan selalunya perlu pergi ke beberapa buah rumah untuk melihat keadaan rumah tersebut jika sesuai atau tidak untuk mereka duduki. Seterusnya, tidak menggunakan masa yang lama untuk mengunjungi rumah contoh kerana dengan menggunakan teknologi VR ini, pelanggan boleh melihat lebih daripada sebuah rumah dalam satu masa dan pelanggan juga boleh melewati lebih banyak harta kediaman di pelbagai lokasi yang berlainan. Oleh itu, pelanggan tidak perlu menggunakan banyak masa dan banyak penggunaan wang jika kediaman tersebut terletak jauh dari tempat tinggal pelanggan dan mereka juga tidak perlu meninggalkan tempat tinggal mereka. Ejen hartanah perlu menyediakan tiga langkah ini untuk membantu pelanggan untuk membeli harta kediaman, iaitu lawatan berpandu, di mana lawatan berpandu ini merupakan video 360 darjah yang tidak memerlukan pengatur acaraan atau rendering yang canggih, namun pelanggan mesti memakai alat dengar virtual reality untuk merasa seperti berada di dalam rumah yang ingin dikunjungi. Lepas itu, lawatan interaktif pula, pelanggan hanya perlu menyambungkan alat dengar virtual reality dengan alat peranti kawalan tangan untuk menyentuh serta berjalan sendiri di dalam kediaman. Seterusnya, syarikat hartanah juga boleh membuat gabungan perniagaan bersama syarikat perabot mahupun pereka hiasan dalaman. Hal ini kerana apabila pelanggan meninjau kawasan dalam rumah menggunakan teknologi VR ini, pelanggan bukan sahaja dapat membeli rumah, bahkan pelanggan juga dapat memaknai perabot pilihan mereka di dalam kedai atas talian yang terdapat dalam sistem teknologi virtual reality tersebut. Mereka boleh mengubah suai, mengikut cita rasa mereka sendiri, menggunakan perabot-perabot yang terdapat di dalam kedai di atas talian di dalam sistem teknologi VR itu sendiri. Dan syarikat juga boleh membuat tawaran diskaun dan pelanggan akan mengambil pilihan yang bijak sambil membeli harta kediaman dan menikmati perkhidmatan kerana kediaman lengkap dengan perabot yang digayakan oleh mereka sendiri. Seterusnya, kelebihan yang diperoleh dari teknologi virtual reality ini kepada perniagaan hartanah adalah dapat menjimatkan masa pelanggan dan ejen hartanah kerana ejen hartanah tidak perlu sentiasa bersama dengan pelanggan untuk melihat beberapa buah rumah yang ingin ditawarkan kepada pelanggan. Seterusnya, pembeli tidak akan terburu-buru untuk memilih rumah yang sesuai. Ini kerana pembeli tidak akan rasa rugi apabila mereka terlupa pilihan rumah yang sesuai kerana terlalu banyak pilihan yang telah mereka lihat. Oleh itu, dengan penggunaan teknologi virtual reality ini, mereka boleh mengulang tayang rumah yang mereka lihat dan mereka akan didorong untuk memilih rumah yang sesuai. Dan dengan teknologi virtual reality ini, mereka dapat menikmati lawatan maya dengan banyak tambahan interaktif seperti kalkulator gada janji, maklumat mengenai harta tanah yang serupa dan perihal kawasan sekiranya. Akhir sekali, penyelesaian yang boleh dilakukan ialah pembahagian jadual bekerja dari rumah dan bekerja di pejabat dalam kalangan pekerja bidang hartanah. Dalam perniagaan hartanah, mereka boleh menjalankan pemasaran secara atas talian apabila menggunakan teknologi digital
dan mereka boleh hadir ke pejabat mengikut jadual fleksi yang telah diberikan. Kerana tidak seharusnya mereka berada di rumah sepanjang masa, mereka boleh hadir ke pejabat untuk urusan yang penting di pejabat, untuk menguruskan dokumen atau data dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila mereka bekerja di rumah, mereka boleh mengadakan mesyuarat penting melalui dalam talian dengan menggunakan aplikasi Skype, Zoom atau Webex. Dan yang hadir ke pejabat untuk mesyuarat hanyalah orang-orang yang berkepentingan sahaja. Ini akan mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan atau rangkaian COVID-19. Terusnya, mengurangkan beban dan mengekalkan komunikasi yang baik. Kerana walaupun mereka berada di rumah dan separuh dari mereka berada di pejabat, mereka tetap juga mengadakan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan, yang telah dilancarkan. Oleh itu, mereka akan dapat kekal bekerja dalam pemantauan yang minimum. Jadual fleksi dalam sektor perkhidmatan awam pula dapat dilancarkan kerana sektor perkhidmatan awam hendak mengekalkan penyampaian perkhidmatan awam sentiasa berada dalam keadaan baik dan efektif di samping mengambil berat tata keselamatan dan kebajikan penjawat awam. Dan Ketua Jabatan mempertimbangkan dan memberi kelonggaran kepada sebahagian pegawai awam untuk menggunakan waktu kerja fleksi manakala sebahagian lagi bekerja di rumah. Dan mempertimbangkan pegawai yang berkenaan untuk bekerja dari rumah jika pegawai awam tersebut mempunyai anak berusia 12 tahun ke bawah atau anak-anak berstatus orang kurang upaya yang bersekolah dan memerlukan penjagaan secara berterusan. Akhir sekali, pasangan suami isteri yang juga penjawat awam pula hanya seorang sahaja yang boleh menggunakan kemudahan bekerja dari rumah pada satu-satu masa sehingga sekolah atau pusat jagaan dibuka semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani Ishira binti Ibrahim, nombor kad matrik AP190007. Saya teruskan dengan kesimpulan. COVID-19 adalah masalah dinamik dan tidak pasti yang harus ditangani dengan rangkaian penyelesaian kreatif dan inovatif yang luas. Sektor kesihatan awam terdiri daripada tenaga kerja yang pelbagai dan berdedikasi yang mampu menghadapi cabaran ini. Cadangan pendekatan yang berbeza untuk penyelesaian masalah kreatif yang dapat membantu mereka menjadi lebih berjaya kerana mereka mengembangkan respon yang lebih kreatif dan inovatif terhadap COVID-19. COVID-19 juga merosotkan prospek pertumbuhan global dengan lebih ketara dan mudah berjangkit serta tersebar dengan pantas. Hal ini menyebabkan perniagaan ditutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP untuk mengelakkan virus terus merebak. Pelbagai sektor perniagaan terjejas, terutamanya industri hartanah yang mengalami sangat-sangat sukar semasa wabak COVID-19. Masalah yang berlaku semasa penularan COVID-19 memberi kesan yang negatif kepada industri hartanah. Antara permasalahan yang berlaku adalah penurunan permintaan harta tanah kepada kalangan rakyat disebabkan pasaran harta tanah yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Selain itu juga, kesulitan syarikat harta tanah juga memberi kesan terhadap pasaran harta tanah di mana tiadanya lawatan oleh pembeli dan menyebabkan berlaku lambakan perumahan. Maka dengan permasalahan yang berlaku semasa COVID-19 dapat menyelesaikan masalah dengan mencari pelbagai inisiatif untuk digunakan bagi mencapai sesuatu matlamat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki industri hartanah yang terjejas akibat COVID-19. Bidang industri kreatif yang mempunyai pendekatan yang unik dan terkini serta berinovasi di dalam penilaian sesebuah nilai seni yang sentiasa akan berubah dan berkembang. Ia memberi nilai yang tinggi di dalam ruang pekerjaan dan lebih penting lagi, proses evolusi terhadap perkembangan sistem ekonomi itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.